Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berangkat pulang selepas 5 tahun jadi ketua negara. Ahli Parlimen Sungai Petani templak Tun Daim dakwa Tun Mahathir lebih dahsyat. Hamzah Zainuddin maklum Bersatu bakal pindah perlembagaan parti. Ahli Parlimen Bukit Gantang berkata Bersatu tidak harus buang masa dengan sesuatu yang tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi 30 Januari 2024 bersamaan 18 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang genap 5 tahun bertahta sebagai ketua negara menamatkan penggal pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong hari ini. Istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berlangsung hari ini bagi menjunjung kasih tanda penghargaan Kerajaan dan rakyat Malaysia atas jasa dan pengorbanan Seri Paduka Baginda. Istiadat khas itu dijangka berlangsung ringkas namun penuh simbolik dengan adat istiadat Melayu yang melambangkan keunikan institusi diraja di negara ini. Al-Sultan Abdullah yang melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019 dan Tunku Azizah akan berangkat meninggalkan Istana Negara kira-kira jam 8 pagi diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Berdasarkan aturcara pentadbiran, istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan melibatkan beberapa lokasi termasuk Istana Negara, Dataran Parlimen dan beberapa laluan utama di sekitar Ibu Negara sebelum ke Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur untuk dinaiki pesawat pulang ke Pahang. Seri Paduka yang dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari 2019 menggantikan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada 24 Januari 2019. Al-Sultan Abdullah akan digantikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama tempoh 5 tahun bermula esok. Sementara itu, Baginda bertitah perubahan kerajaan sebelum sesuatu penggal parlimen berakhir hanya akan menyebabkan kerugian kepada pelbagai pihak termasuk negara. Titah Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, ahli politik, dinasihat agar menumpukan perhatian dan berusaha ke arah mewujudkan keharmonian kaum, meningkatkan ekonomi dan pembangunan negara. Pertukaran kerajaan bukan perkara mudah kerana ia menyebabkan rakyat dan negara mengalami kerugian keuangan dan juga kerugian masa. Baginda tidak mahu menuduh mana-mana parti politik tetapi pengalaman menukar kerajaan adalah satu proses yang cukup merugikan negara. Pada masa sama, Baginda yang akan mengakhiri khidmat sebagai Agong ke-16 selepas dilantik ke jawatan itu pada 31 Januari 2019 turut menyentuh mengenai ura-ura berlaku sekali lagi perubahan kerajaan di luar pilihan raya. Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari menemplak dakwaan bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin bahawa kerajaan melakukan pelbagai kesalahan salah guna kuasa ke atas musuh politik. Sebaliknya, beliau berkata akta yang dinyatakan seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Perhimpunan Aman lebih banyak disalahgunakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke atas pihak yang menentang kerajaan ketika pentadbirannya.
Malah, pelbagai agensi kerajaan termasuk pihak polis dan pasukan simpanan persekutuan FRU turut dikerah Perdana Menteri keempat itu bagi menekan musuh politiknya dan menghalang kebebasan rakyat untuk berhimpun dan menyuarakan pandangan. Katanya, jika diimbau kembali, waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama, akta-akta itu dipergunakan dengan lebih dahsyat. Tun Daim yang merupakan bekas Menteri Kanan serta diketahui sebagai orang kepercayaan Mahathir hari ini menggesa orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Polis Diraja Malaysia PDRM belum menerima sebarang maklum balas daripada Jabatan Peguam Negara berhubung status kertas siasatan isu 3R kaum royalti agama terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin serta Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, semua penemuan polis berhubung kes itu diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya tahun lepas. Tahun lepas, polis melancarkan siasatan berasingan terhadap Mahathir, Muhyiddin dan Hadi berhubung ucapan mereka kerana didakwa menyentuh isu 3R. Kesemua kes itu disiasat oleh pasukan khas polis yang ditubuhkan Bukit Aman untuk memastikan siasatan cepat ke atas semua kes melibatkan 3R. Pada September tahun lepas, Muhyiddin disiasat kerana ucapan kontroversi mengatakan haram mengundi calon Pakatan Harapan PH semasa kempen pilihan raya kecil PRK Pulai. Hadi disiasat berhubung dakwaannya terhadap DAP pada Julai mendakwa parti itu berhasrat mengekalkan makna Islam dalam perlembagaan persekutuan berdasarkan tafsiran penjajah British yang menjunjung liberalisme dan kebebasan yang dianuti oleh negara barat. Sementara itu, Mahathir disiasat kerana didakwa menghina institusi diraja. Bersatu akan meminda perlembagaan parti bagi mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang mengkhianati parti. Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, perkara itu diputuskan pada mesyuarat khas parti itu yang berlangsung di ibu pejabatnya malam tadi. Untuk itu, beliau berkata, mesyuarat malam tadi bersetuju meminda Perlembagaan Bersatu bagi menghalang tindakan khianat dalam kalangan wakil rakyatnya daripada berulang lagi pada masa hadapan. Selepas ini, katanya, wakil rakyat bersatu yang didapati khianat boleh kehilangan kerusi. Mesyuarat juga bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang khianat bagi maksud pengosongan kerusi dan bersatu bersedia untuk berdepan PRK. Dalam mesyuarat yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hamzah berkata banyak isu dibincangkan terutama berkait situasi terkini ekonomi negara yang didakwanya suram. Dalam perkembangan sama, kerusi Parlimen Tanjung Karang kini sasaran utama Bersatu untuk dikosongkan bagi memberi laluan pilihan raya kecil PRK susulan tindakan wakil rakyatnya. Datuk Dr. Zulkifli Hanafi mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Muhammad Rafiq Abdullah berkata, tindakan itu selaras keputusan dibuat melalui mesyuarat khas parti itu malam tadi untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang khianat. Katanya, Zulkifli mungkir janji apabila membuat akuan berkanun SD menyokong Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak akan mengkhianati parti selepas 5 ahli parlimen beralih sokongan. Zulkifli adalah ahli Parlimen Bersatu ke-6 yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan 5 yang lain adalah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim dan juga Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid serta Datuk Suhaili Abdul Rahman. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal menegaskan tindakannya bersama 5 lagi ahli Parlimen Bersatu menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan jenayah yang boleh diambil tindakan oleh parti itu. Ahli Parlimen Bukit Gantang itu berkata, Bersatu tidak harus membuang masa untuk sesuatu yang tidak jelas
malah tidak melanggar peraturan parti berkenaan yang kini terpaksa meminda perlembagaannya. Tegasnya, tindakannya bersama Zulkifli Hanafi, Zahari Kecik, Muhammad Azizi Abu Naim, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Suhaili Abdul Rahman hanya satu langkah politik untuk membantu rakyat. Beliau mengulas keputusan bersatu dalam mesyuarat malam tadi untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap wakil rakyat mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim selain meminda perkara 10 perlembagaan parti menghalang insiden sama daripada berulang pada masa hadapan. Wakil rakyat penggal kedua itu bagaimanapun bersedia berdepan tindakan daripada partinya itu. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.